Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih pada yang dihormati Tuan Imam kita, Imam-imam, nazir dan jawatankuasa masjid, muslimin dan muslimat, serta yang dikasihi tetamu kita pada malam ini, sahabat saya Al-Fadil Ustaz Adli Muhammad Sa'ad, Eksekutif Dakwah dan Kurikulum Yayasan Ta'lim TTDI Kuala Lumpur. InsyaAllah kita nak bincang pada malam ini perbincangan berkenaan dengan mukjizat saintifik di dalam Al-Quran. Ustaz Adli ni senior saya, zaman belajar dulu dan sampai sekarang. Kalau ada masalah-masalah kita tak faham hadis ke hukum hakam, ni beliau antara tempat yang kita refer. Cuma zaman belajar dulu dia masih saiz S. Sekarang dia lebih maju daripada saya. Dia senang hati, alhamdulillah. Bila insya-Allah malam ni kita nak bincang tentang mukjizat saintifik. Zaman Nabi Isa alaihi salam, orang mahir dengan ilmu perubatan, Allah bagi mukjizat hebat. Nabi Isa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang penyakit kusta. Zaman Nabi Musa alaihi salam, hebatnya zaman tu ilmu sihir. Lalu Allah beri pada Nabi Musa tongkat Musa sebagai mukjizat. Tongkat Musa mukjizat. Tongkat Ali punya tongkat tak mukjizat lah kan. Musa punya tongkat mukjizat. Jadi tongkat Nabi Musa mengatasi ilmu sihir pada zaman itu, dan seterusnya. Jadi malam ni kita nak bincang mukjizat saintifik di dalam Al-Quran. Saya tak nak melengahkan masa, jadi saya nak silakan dulu Ustaz Azli dalam lebih kurang 15 minit untuk intro pada kita berkenaan dengan mukjizat saintifik di dalam Al-Quran. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan pada sahabat saya Ustaz Said Hisham. Walaupun dia sebenarnya muda dari saya 3 tahun. 3 tahun muda dari saya. Dia bayar adik saya yang bongsu sebenarnya. Tapi dekat di Yaman dulu dia ketua pelajar. Dia jadi ketua atas saya. Jadi dia terima kasihlah kerana jemputan yang dibuat oleh beliau, dan terima kasih pihak masjid juga kerana sudi menerima kedatangan saya. Dan insyaAllah malam ni macam dipersoalkan oleh dilontarkan oleh Ustaz Said Hisham untuk bincang berkenaan mukjizat saintifik Al-Quran. Tajuk mukjizat saintifik ni menjadi perbahasan ataupun mula difikirkan. Dia kembali kepada asas sebenarnya. Itu satu asas di mana manusia ini perlukan jawapan. Kita datang ke dunia ni kosong, tak berisi. Bahkan tak sebut dalam Quran dan surah An-Nahl ayat 78, Allah nyatakan wallahu akhrajakum, Allah lah yang keluarkan kamu min butuni ummahatikum, daripada ibu-ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, kalian tak tahu apa-apa, kosong.
Memang ada orang kata fitrah kita sebagai khalifah mesti bagus. Tak. Allah Ta'ala kata la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Tapi Allah Ta'ala letak lepas tu wa ja'alakumus sam'a, dia kamu tahu pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, fuad, hati atau akal. La'allakum, moga-moga kamu dengan 3 alat tadi tashkurun, kamu akan bersyukur. Maksudnya kalau orang tu gunakan dengan betul, dia akan dapat jawapan. Dan antara persoalan paling besar manusia perlukan jawapan dia adalah berkenaan dengan dari mana dia datang, kenapa dia datang, ke mana nak pergi lepas ni. Saya ini tidak tolak untuk bincang tajuk I'jazul Ilmi ni, mujiz saintifik ni perlukan kepada asas ni, kerana inilah trigger asal. Kalau kita kata orang bukan Islam pun tuan-tuan nak gunakan ayat yang sama, tajuk yang sama juga. Sebab setiap manusia nakkan jawapan ni. Bahkan soalan falsafah terbesar, bahkan sampai sekarang ahli-ahli sains pun, kalau NASA dan sebagainya, dia kata persoalan, dia kata kalau kita jumpa makhluk asing paling advance daripada kita, nak tanya soalan, kenapa kita datang? Jawapan masih tak terjawab sampai sekarang. Jadi dengan sebab itu Allah Ta'ala tahu manusia perlukan jawapan. Allah Ta'ala berikan alat untuk belajar. Allah Ta'ala utuskan para Rasul alaihissalam yang kerja mereka untuk mengajak manusia ini mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan setiap Rasul yang datang, mereka adalah manusia, bukannya malaikat. Pergi pasar macam kita, demam macam kita, pergi tandas macam kita, semua sekali macam kita. Jadi ketika kalian makan dan tidur, berkahwin pun macam kita. Jadi dengan sebab itu akan timbul di sisi manusia ni satu masalah untuk menerima setiap pernyataan. Lebih baik kalau dia kata seorang tu level tinggi, macam zaman kita sekarang ni kan, tuan-tuan depan saya mungkin lagi tinggi pangkat banding saya. Jadi saya yang tak tinggi pangkat tuan sekalian nak dengar cakap ke tidak? Sebab zaman kita sekarang ni manusia kadang-kadang melihat material itu sebagai sebab. Bahkan banyak persoalan para anbiya dipersoalkan oleh bangsa-bangsa yang tak nak beriman pada mereka dengan menyatakan bahawa aja'alallahu basyara rasulah, adakah Allah Ta'ala jadikan manusia sebagai utusan? Kenapa manusia? Dan dalam surah At-Taghabun, abasyaran yahdunana, adakah manusia nak tunjuk kami jalan? Adakah manusia nak tunjuk kami jalan? Jadi Allah Ta'ala tahu manusia akan mendustakan para Rasul alaihissalam. Maka di sinilah timbulnya perletakan setiap Rasul tadi diberikan tanda dan bukti yang akan memaksa kaum tersebut, jika bukan kesemua sekali, orang paling pandai pada kalangan mereka. Jadi Ustaz Syed Nur Hisham tadi sebut berkenaan contoh. Dia kata pada zaman Isa alaihissalam diberikan mukjizat macam perubatan. Kenapa? Sebab paling dipercayai pada zaman tersebut adalah perubatan. Kerana orang-orang Rom yang menguasai Palestin ketika itu, mereka terkesan dengan ilmuwan Greek, Galen, Plato, Aristotle dan sebagainya. Ilmu tersebut dijadikan sebagai asas ataupun pembinaan negara ketika itu. Maka Isa alaihissalam bila bercakap depan orang ramai untuk tarik golongan tersebut supaya tunduk dahulu. Kerana tundukkan dahulu golongan berkenaan. Macam Musa alaihissalam dalam surah apa? Taha, Allah nyatakan bila dia tunjukkan tongkat dia kepada Firaun. Firaun kata apa? Falana'tiyannaka bisihrin mithlih. Kami akan datang kepada engkau dengan sihir macam tu juga. Diorang sangka apa yang Musa buat adalah sihir. Sebab itu diorang boleh kata kami akan datangkan sihir macam tu juga. Taha 53. Taha ayat ke-53. Mana dia kata kami akan datangkan sihir macam tu juga. Dia agur dengan Musa. So maksudnya Allah Ta'ala berikan kepada setiap para Nabi tadi mukjizat. Tapi kan bila kita lihat apa berlaku, dan mula-mula disujudkan kepada Musa AS bukannya orang pandai bina piramid, orang pandai kaji bintang, tak. Ahli sihir. Ahli sihir yang memulai sujud mengakui kebenaran Musa AS. Sebab kerana bangsa tersebut dia akan dituju kepada mereka ni dengan yang mula-mula sekali, paling pandai, paling dipatuhi. Kita ada menafikan bahawa orang-orang Mesir dahulu kita panggil keterbiasa dengan sihir. Sampaikan dahulu Firaun cuba membunuh Musa sebab ahli sihir dia kata akan lahir seorang budak daripada Bani Israel yang akan jatuhkan kerajaan Firaun. Itu yang diarahkan supaya pembunuhan berlaku. Sekarang ni ahli sihir yang sama yang diupah oleh dia kata, oh, Musa Rasulullah, Musa utusan Allah, Musa campak tongkat, dia kata ini bukan sihir. Jadi zaman berzaman kita kata setiap Rasul tadi memang diberikan mukjizat dan tanda yang paling sesuai untuk difahami oleh bangsa masing-masing. Dan kerana itu kita kata umat Islam
kerana menjadi bangsa yang terakhir atau umat yang terakhir, diberikan mereka risalah. Tak ada risalah lain tuan-tuan nantikan akan datang. Inilah risalah yang terakhir. Maka dengan sebab itu risalah tersebut adalah risalah yang terakhir. Allah Ta'ala berikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat yang akan kena dan difahami oleh setiap orang pada zaman masing-masing. Saya sebenarnya biasa buat analogi nak fahamkan orang berkenaan kedegilan manusia ni ataupun manusia ni punya ketidakmahuan untuk patuh. Kalau orang yang menyuruh tadi tak ada tanda untuk dipatuhi. Saya bagi analogi, sering saya kata macam ni, kalau sekiranya tuan-tuan bawa kereta dekat highway, bawa laju, lepas tu nampak signboard tulis, awas pemeriksaan polis di hadapan. 100 meter depan ada orang pakai baju polis dengan pakaian seragam, topi dan sebagainya. Dia suruh ke tepi. Tuan-tuan ke tepi tak? Ya, saya tahu gangster ramai kat sini. Ke tepi tak? Tepi. Jangan ni. Tahu garam kan. Kadang-kadang dekat tepi plate tu kan ada number. Apa? Macam-macam begini kan. Rabat pun ada sebagainya. Jadi bila polis suruh ke tepi, kita ke tepi. Signboard tu, walaupun kita mungkin akan cuba nak sekian, nak cuba lari, bagi alasan, tapi still kepatuhan kepada orang kan kena seragam yang dia ada, topi dia, baju dia dan sebagainya, yang kita kena ke tepi. Walaupun dia manusia macam kita juga. Tapi kalau sebaliknya saya kata, awas dengan polis di hadapan juga. Tapi depan tu, tuan-tuan ke depan sikit, 100 meter di hadapan, orang pakai serban, pakai jubah, tangguh panjang, tahan ke tepi. Tuan-tuan ke tepi tak? Ini masalah tadi. Pasal untuk menarik hujah. Pasal Allah Ta'ala akan utuskan Rusulan dalam surah An-Nisa ayat 165. Allah Ta'ala nyatakan Rusulan mubasyirin wa mundirin. Rasul-rasul yang diutuskan tadi, pemberi berita gembira, pemberi peringatan. Li'alla yakun lana 'ala Allah hujjatun ba'da rusul, supaya tidak ada untuk manusia sebarang hujah kat atas Allah setelah perutusan Rasul. Rasul datang, tak siapa boleh kata tidak. Sebab dah datang dengan tandanya. So di sini kenapa kita kata kajian dalam perkara ini dibuat atau tajuk ijazul ilmi ini dibahaskan? Sebab zaman berzaman kita kata ijazul ilmi itu apa? Ijazul ilmi, ini terang ni. Ini terangkan. Jadi bila zaman berzaman datangnya, kita kata kemukjizatan Al-Quran itu dizahirkan dengan berbagai aspek sebenarnya. Para ulama bahaskan, dia kata mukjizat Al-Quran macam Dosen Hasan Haito ni muqarrar ataupun kita bagi silibus pengajian di universiti di tanah Arab macam tu di Yaman, macam universiti saya belajar dulu, dia letakkan Al-Mu'jizah Al-Quraniyah Dr. Hasan Haito, dikumpulkan dalam buku tersebut apakah aspek mukjizatnya Al-Quran, bahasanya, ghaib, kadar ghaibnya, kenaannya, perkhabaran perkara sejarahnya tentang jiwa. Jadi dia aspek yang berbagai. Dan di sini timbul salah satu di antara yang banyak-banyak tadi, ilmi. Okey, ijaz itu apa? Ijaz ni dia adalah kita panggil kata nama terbitan. Kalau dalam bahasa Arab, kalau tuan belajar bahasa Arab, siapa belajar bahasa Arab? Angkat tangan. Angguk je, saya tahu ramai. Yang ponteng pun lepas beberapa kali belajar ponteng, pun ramai juga. Kan? Walaupun pada saat free belajar pun lari. Kan? Bagi free pun lari, bayar pun hilang. Yang lagi lari. Jadi dalam bahasa Arab pergi masdar. Susah nak hafal Ustaz. Ya. Nanti saya ajar teknik menghafal. Tak payah makan kisah pindah. Okey. Lepas saya ajar. Baik, tengah ni. Dia di sini, dia kata apa? I'jazul ilmi, i'jaz. Pertama i'jaz dulu. I'jaz ini dari perkataan a'jaza, yu'jizu. In Arabic kalau kita belajar, kita berjalasa, yajlisu, kataba, yaktubu. Biasa kan? Angguk. Saya tahu ramai belajar bahasa Arab. Habis-habis level pertama je, ustaz surah hafal huwa humahum, duduk lagi. Masuk jalasa, hilang. Baru hilang. Pelajar-pelajar junior masa kat Yaman dulu memang ketakutan kau belajar Ustaz Adli ni. Itu selingan. Okay. Maksud dia sini, bila dia biasa dalam bahasa Arab, normally bila kita mention satu kalimah tersebut, nak faham verb, dia akan sebut past tense, present atau future tense, lepas tu dia punya kata nama terbitan. Contoh kataba yaktubu kitabatan, daraba yadribu darban. Okey. A'jaza yu'jizu, i'jaz. A'jaza bahasa Arab bermaksud melemahkan. Melemahkan. Maksud dia ajaza atau ajaza maksud lemah. Ajiza lemah. Atau ajaz tu, ajaza lemah. A'jaza melemahkan. Contoh kalau kata dakhala masuk. Adkhala memasukkan. Kharaja keluar. Akhraja
mengeluarkan. Ajaza lemah, ajaza melemahkan dia. Ajaza yu'jizu i'jaz. Maksud dia bila sebut i'jaz, maksud dia pelemahan. Maksud pelemahan ni adalah maksud dia lemahnya orang untuk menandingi apa yang datang dalam Al-Quran. Al-Quran datang, dia lemahkan setiap orang yang datang, tengok aja Quran, orang terpaksa kata kami tak mampu nak buat apa. Dia nak lawan. Tak boleh lawan. Maka para ulama nyatakan i'jaz ni ataupun mukjizat ni, dia cuma kena faham perkataan i'jaz ini atau mukjizat ini tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Yang dalam Al-Quran datang untuk mengisyaratkan pengertian yang sama. Maksud dia ada sign, bukti yang Rasul itu bawa, yang menyebabkan orang lain akan kata kami tak mampu nak lawan. Dia biasa datang dengan 4 kalimah. Sama ada ayat, bayyinah, sultan, burhan. Saya ulang sekali dalam Quran Karim biasa datang kalimah yang memberikan pengertian. Macam contoh macam bila orang kata walaqad arsalna rusulana bil bayyinat, surah Al-Hadid. Al-Hadid Allah nyatakan demi sesungguhnya kami telah utuskan utusan kami. 25 ayat 25 surah Al-Hadid, walaqad arsalna rusulana, kami telah utuskan utusan kami bil bayyinat, dengan bukti-bukti, dengan tanda-tanda. Maksud keterangan-keterangan. Jadi Allah Ta'ala gunakan 4 kalimah bayyinah, sultan, ayat, burhan. 4 ini digunakan. Tapi kalimah yang kita pakai mukjizat, dia berkata ni lah a'jaza yu'jizu. Pasal Quran ini melemahkan orang yang dicabar. Quran mencabar dan manusia tak boleh nak melawan semula. Dan dipanggil keadaan tersebut sebagai pelemahan manusia daripada menyahut semula cabaran. Dan kalimah mukjizat atau i'jaz ni bagi mengasingkan daripada sihir. Sebab orang buat sihir pun kita tak boleh nak buat benda yang sama. Tapi bezanya mukjizat ini adalah bantuan daripada Allah. Sedangkan sihir daripada syaitan. Perbezaan kat situ aja. Lemah sama-sama. Kadang-kadang orang buat magic kita tak tiru. Tapi i'jaz itu pelemahan yang Allah Ta'ala beri kepada para anbiya untuk lemahkan orang ramai daripada menyahut. Ilmi maksud dia dari segi sudut keilmuan. Sudut ilmu. Tapi ada para ulama nyatakan ilmu itu sains. Sebenarnya dalam bahasa Arab the word ilm. Contoh macam human sciences, kita kata ulum insaniyah, ulum. The word ulum means sciences. Science. Jadi dia gunakan macam i'jazul ilmi tadi, scientific science. Ini Quran dan Sunnah. Bahkan kita sebenarnya apa benda kita bincangkan ni di siapa-siapa yang pergi ke Mekah, ke Jeddah, di Saudi Arabia di bawah Rabitah Alam Islami telah pun ada satu badan International Commission, badan antarabangsa for the scientific science Quran Sunnah, untuk tanda saintifik Quran Sunnah. Memang mereka aktif buat persidangan dan sebagainya. So jadi sudut ini yang sekarang ditumpukan oleh para ulama untuk bahaskan. Yang kita katakan i'jazul ilmi. Ada i'jazul ghairi. Sains tu S-I-G-N ataupun S-C-I-N? Scientific. S-C-I-E-N-T-I-F-I-C. Betul? Betul tak? Betul. Okay, jadi walaupun belajar bahasa Arab, belajar Inggeris. Jadi maksud dia benda-benda ni kita kata memang menjadi tanda saintifik. Maksud dia benda yang berkaitan keilmuan. Sebab zaman kita kalau kita perhatikan, macam pernah dihujah oleh para ulama, kata orang yang paling kita patuh zaman sekarang ni adalah ahli sains, bukannya ustaz. Betul? Jakim keluar pun lawan. Betul? Jakim keluar fatwa pun tuan lawan. Kali ni kan pula yang lain kan. Kalau saya kata saintifik, masuk sains tadi kan, macam pakar berkenaan dengan badan manusia, panggil doktor. Betul? Atau ahli biologi kan. Kalau pakar berkenaan dengan cuaca, ahli meteorologi. Pakar tentang lautan, oceanografi. Pakar tentang bukit, bukau dan tanah, ahli geologi. Faham tak? Diorang ni yang zaman kita sekarang kalau bercakap, tuan perasan tak orang ikut? Contoh kalau saya kata, kalau Ustaz Syed Indonesia bercakap pada seorang, dia kata bang banyak buat maksiat nanti kena musibah Allah Ta'ala. Orang macam dia Nabi. Okay. Itu biasa kadang-kadang keluar dari mulut manusia. Dia kan doktor kata, encik berhenti isap rokok, encik tinggal 3 bulan je lagi. Apa jadi pada orang? Menjijik air mata, minta, cantik cincin ambil lah. Dia bagi semua sekali. Sebab apa? Percayanya dia, tak tahu lagi mati ke tidak. Tapi doktor kata akan bagi. Atau contohnya macam katakanlah USGS, United States Geological Survey, kata jangan berkumpul dekat dataran Merdeka ketika 31 Ogos, sebab nanti akan ada gempa bumi
menyebabkan air terpancut daripada lautan Selat Melaka tu jatuh dekat tengah-tengah dataran Merdeka. Tuan-tuan rasa kerajaan Malaysia ambil tindakan tak? Kalau yang cakap tu United States Geological Surveyor cakap, dengar tak? Ustaz cakap jangan buat maksiat nanti Allah Ta'ala hukum, orang dengar. Dengan sebab itu kita kata di sini pasal apa tahu? Orang paling pandai kena sujud dulu. Setiap zaman kemukjizatan para anbiya tadi disujudkan dahulu, ditundukkan dahulu orang paling pandai, paling diikuti, paling dipatuhi. Tapi zaman Nabi Muhammad masa Al-Quran diturunkan, mana ada orang menguasai ilmu sains? Okey, sengguh sikit. Ketika zaman Rasulullah SAW dahulu hidup, kan? Memang cabaran Allah Ta'ala pada mereka pun lain. Kita lihat cabaran Al-Quran kepada orang-orang Arab kerana mereka ni pakar. Setiap bangsawan yang tak dengar cakap Nabi, semua pandai syair, semua pakar syair. Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, semua sekali pakar syair. Bahkan bila mana berlaku Al-Walid bin Mughirah cuba memuji Al-Quran, orang Quraisy minta supaya ditukar statement. Sampai Allah Ta'ala berikan pada dia, Allah kata innahu fakkara wa qaddar, dia fikir dan dia anggarkan, faqutila kaifa qaddar, celakalah dia apa yang dipikirkan. Dan sekali dia kata apa? Sihir. Dia kata Quran sihir. Pasal dia tak ada alasan lain. Okay, tak? Kenapa Allah Ta'ala cabar lagi? Dalam Quran tadi Allah Ta'ala cabar untuk orang-orang Arab zaman mereka. Kena pasal Quran akan mencabar orang ikut zaman mereka masing-masing. Pasal bangsawan Arab pandai syair, maka Allah Ta'ala cabar mereka dengan Quran itu dari segi bahasa. Kita lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-88, Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul, katakan Muhammad, la in istama'atil insu wal jin, jika sekiranya berhimpun manusia dan jin, ala an ya'tu mithli hadzal Quran, untuk datang sebiji macam Quran ni, sebiji macam Quran, satu full Quran, la ya'tuna bimithlihi, takkan boleh mereka akan datangkan seumpamanya, walau kana ba'dhum li ba'din zahira, sekalipun manusia tadi jin dengan jin sama-sama saling tolong-menolong. Jin tolong manusia, manusia tolong jin, takkan boleh buat sebiji Quran. Cabar dengan apa? Sebiji Quran. Bila mereka tak boleh jawab cabaran ni, Allah Ta'ala kurangkan kepada 10 surah. 10 surah aja. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud ayat 13. Surah Hud ayat 13. Ni lepas ni kita ada quiz. Siapa yang boleh jawab kita bagi hadiah. Semua tadi sekarang. Okey, Allah Ta'ala nyatakan, am yaqulu naftarah, adakah mereka kata Muhammad ada dengan Quran ini? Adakah mereka kata Muhammad ada dengan Quran ini? Allah Ta'ala suruh Nabi jawab, qul, katakan Muhammad, fa'tu bi asyri suwarin, datangkanlah kalian dengan 10 surah, min mithli, dari seumpama Quran, bukan Quran ini, seumpama saja, min mithli, muftaraya yang kamu ada-adakan, wad'u man istata'tum min dunillah, suruh siapa kamu nak selain Allah Ta'ala, selain Allah Ta'ala, minta kamu nak, panggil siapa saja, in kuntum shadiqin, kalau semua benar. Cabar 10 surah, diorang masih diam. Allah Ta'ala turunkan, kita baca dalam surah yang paling dekat, surah Baqarah lah. Surah lain tu lagi ada, tapi kita biasa baca surah Baqarah ayat ke-23. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sambung, Bismillahirrahmanirrahim. wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, dan jika kalian berada dalam keraguan terhadap apa kami turunkan kepada hamba kami itu Muhammad, kamu ragu benda itu betul daripada kami ke tidak, faktu, datang ke apa? Di surah, dengan satu surah saja. Cabaran daripada sedikit Quran tak boleh, Allah tak turunkan 10. Cabar 10 tak boleh juga, Allah last bagi apa? Satu surah saja. Pasal mereka yang orang Arab fasih, bayangkan orang zaman mereka dahulu syair itu hebat. Faham tak? Benda paling yang digantung di Kaabah dia panggil mu'allaqat, digantung, syair paling sedap gantung ke Kaabah. Mana baik Kaabah itu dianggap sebagai rumah binaan Ibrahim. Diorang yang pelik, orang-orang Quraisy dahulu tahu Kaabah itu rumah Allah, Kaabah itu Baitullah yang dibina oleh Ibrahim AS. Bahkan ketika macam mana berkata Abdul Muttalib, ketika unta ditangkap oleh Abraha dan dia datang nak ambil balik unta, dia kan Abraha kata, khayyab tani, kau hampakan aku nampak kau datang tadi hebat, jadi kau minta unta je, aku nak robohkan rumah tempat ibadat kau tak kisah. Lepas tu Abdul Muttalib kata apa? Innama ana
Rabbul Ibil, aku ni tuan unta. Walaupun baik rumah yang kau nak robohkan tu Rabb, dia tuan dia, yang ni dia akan lindung. Dia tak masukkan berhala tadi. Jadi bayangkan rumah yang dimanakan kemuliaan kepada Allah Ta'ala bergantung syair. Dan zaman sebelum Islam, syair itu menjadi penyebab untuk peperangan. Ratusan tahun peperangan sebab syair je. Dan orang nak mulia, kalau saya nak mulia kalau saya baca syair tentang dia. Satu Malaysia kan, tapi dia dah terkenal lah, tak payah baca dah untuk dia. Syair, baca syair untuk dia. Bayangkan orang Arab dulu dia puji orang dengan syair, hina orang pun dengan syair. Bahkan sebab kenapa baginda SAW dahulu ada apa? Ada penyair-penyair yang melawan balik segala syair yang dituju kepada baginda SAW, dia orang lawan balik. Kalau orang kata macam ni, dia attack balik. Pasal dia orang provoke orang pakai syair. Jadi bayangkan, Allah Ta'ala cabar mereka satu biji Quran. Dia orang pakar bahasa. Satu biji Quran, boleh kecilkan kepada 10. Tak boleh 10. Kecilkan kepada apa? Faktu bisuratin min mislih. Tapi dia orang sampai sekarang, seruan ini sampai sekarang. Siapa yang ragu tentang Quran, bawalah satu surah aja. Cabaran Allah Ta'ala. Jadi macam Ustaz Syed tadi dia kata, zaman mereka dulu tak ada syair, tak ada sains. Tapi mereka, pasal macam saya sebut tadi, ditundukkan orang paling berpengaruh. Siapa paling berpengaruh? Orang tu kena sujud dahulu. So zaman kita sekarang, siapa paling berpengaruh? Orang tu kena sujud dahulu kepada kalau ada ahli syair, memang sejarah telah terbukti kalah dan tunduk, mengalah dengan bahasa Al-Quran yang indah. Kalau ilmu sains, Ustaz boleh share dengan kita contoh? Dia contoh banyak. Macam mana yang berlaku macam ni, yang kalau kita menukil bantuan sekalian daripada satu recording Annahul Haq yang direkodkan oleh Syekh Al-Majid Az-Zindani. Dikumpulkan dalam tu lebih daripada 14 orang ahli sains dari bidang yang berbagai. Seorang daripada bahagian anatomi, yang ini bahagian embryologi, yang ini daripada bahagian oceanografi, yang ini geologi, semua di bidang berlainan. Dan kenapa orang-orang ini ditujukan? Sebab Allah Ta'ala berikan kepada kita, pasal kena retrace balik. Kenapa benda ni tanda-tanda yang perlu disebut? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Jathiyah ayat 3, 4, 5, 6. Allah Ta'ala nyatakan, inna fis samawati wal ard, semuanya di langit dan juga di bumi, la ayatil lil mu'minin, ada tanda-tanda untuk orang yang beriman. Wa fi khalqikum, dan pada penciptaan kamu, pada penciptaan diri kamu. Wa ma yabutsu min dabbah, dan apa yang akan jadikan melata banyak daripada binatang-binatang. Semua benda tu ayatul liqaumin yuqinun, tanda-tanda untuk kaum yang meyakini. Waqtilafil laili wan nahar, perbezaan malam dan siang. Wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqin, dan turun daripada langit, atau turunkan dari langit dan bentuk rezeki, itu hujan. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, Allah telah hidupkan bumi selama dia mati. Wa tasrifir riyah, peredaran angin, monsun barat daya, monsun timur laut, nanti tak datang. Ayatul liqaumin ya'qilun, ada tanda-tanda untuk kaum yang berakal. Kemudian Allah kata, tilka ayatullah, itu ayat-ayat Allah, itu tanda-tanda Allah, itu bukti-bukti Allah. Nasluha 'alaika bil haqq, kami sampaikan ia kepada kau hai Muhammad dengan kebenaran. Fa bi ayyi haditsin, maknanya cerita manakah lagi ba'dallah, setelah Allah, wa ayatin, ayatnya yu'min, mereka beriman. Jadi dengan sebab itu memang benda ni akan tanda. Dan Allah Ta'ala janjikan perkara tersebut dalam surah Fussilat ayat ke-63. Allah Ta'ala nyatakan, sanurihim ayatina fil afaq, akan kami tunjukkan tanda-tanda kami, bukti-bukti kami, fil afaq, di ufuk, di horizon, wa fi anfusihim, pada diri mereka, hatta yatabayyana lahum, sehingga nyata kepada mereka, annahul haq, ia Quran itu, Muhammad itu haq, benar. Awalam yakfi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid, tak mereka untuk kamu, Tuhan kamu untuk semua benda sebagai saksi. So, jadi dalam konteks ini, bila Ustaz saya kata ada tak orang macam tadi ahli sihir sujud, ada tak ahli sains yang sujud kepada kebenaran Al-Quran? Dalam konteks ni macam yang ditunjukkan oleh Syekh Al-Majid Az-Zindani, dinukilkan, dan saya rasa mungkin Ustaz saya pernah sebut ni, salah seorang ahli anatomi dan juga dekan fakulti perubatan di Chiang Mai di Thailand, yang mana dia melihat atau mendengar berkenaan masalah kulit. Dia sebenarnya cara benda ni disedarkan kepada beliau,
bila mana beliau diajak untuk menyertai persidangan perubatan di Saudi Arabia dahulu, dan bila dia mendengar berkenaan dengan embriologi dalam Islam, dia mula-mula tu skeptik. Dan dia kata, kami kitab Buddha pun ada. Kami kitab Buddha kan pun ada juga kisah ni. Kalau buka kitab Hindu, Veda pun ada kisah kejadian manusia. Sampai ada sebahagian menjadi rujukan pada umat Islam kita. Ambil situ pencerita tanah, air, api, angin tu. Itu daripada kitab Veda. Bukan daripada Quran, bukan daripada hadis. Yang unsur-unsur tanah, air, api, angin membentuk manusia. Jadi memang dalam bahasa kita dunia ni akan disebut. So profesor ni mula-mula dia kata apa? Dia kata dalam kitab kami pun ada. Jadi Syekh Ahmad Zindani kata dengan dia, kalau macam tu kami nak tengok. Kami nak tengok, tunjuk pada kami nak baca satu, nak baca. Jadi lepas setahun dia datang balik, dia kata tak ada. Tak ada. Aku cakap cepat sangat. Barang tak ada, dia kata. Dia cepat. Kadang-kadang bila ahli sains dia bukan rajin pandai agama sangat. Jadi dia nak tahu agama, dia tahu apa dan teks agama. Dia cek balik, oh sorry, terlepas cakap. Jadi Syekh Ahmad Zindani ketika itu pun try nak tarik dia. Bagi pada dia tulisan ataupun apa dipanggil apa macam tesis apa satu kajian dibuat oleh Profesor Keith Elmore. Keith Elmore ni terkenal. Saya sebenarnya hari ini ingat saya nak bawa buku tu tunjuk tuan-tuan sekalian. Buku The Developing Human Clinically Oriented. The Developing Human Clinically Oriented. Buku ni adalah buku teks untuk embriologi. Ada lebih daripada 9 buah negara. Hatta Malaysia pun UM pakai. Untuk embriologi pakai buku dia. Dia buku terbaik dikarang oleh seorang pakar dalam bidang embriologi. Jadi Keith Elmore punya tulisan, dia ada buat satu skrip, satu transkrip yang bertajuk ketepatan apa yang fakta dalam ilmu ajinnah, ilmu janin, embriologi terhadap apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. So Syekh Ahmad Zindani dia nak suruh Profesor Thailand ni baca, disuruh terjemah bahasa Thailand. Bagi kalau terjemahkan bahasa Thailand, kawan ni ambil lah terjemah kan daripada English kepada Thailand. Oh, konten yang kita mau tulis disuruh terjemah English. Disuruh terjemahkan pada bahasa Thailand. Dan minta pula dan disuruh pula Syekh Ahmad minta pada dia supaya syarah kepada orang Thailand. Dan dia bersyarah tentang tajuk ni, pelajar dia yang dengar masuk Islam. Dia tak Islam lagi. Pelajar dia dengar apa yang diterangkan berkenaan tulisan Keith Elmore tu, pelajar dia masuk Islam. Dan direkodkan benda berkenaan. So lepas dia datang kali terakhir, dia datang sekali lagi ke Saudi Arabia, dia isytiharkan sendiri keislaman dia selepas pembentangan dan sebagainya, dipanggil untuk bercakap. Dia kata during the last 3 years, apa yang dia kata, I've been impressed by the knowledge atau the Quran yang diberikan kepada aku oleh Syekh Ahmad Zindani. Lepas tu dia bincangkanlah dan diterangkan. Dan last kali dia kata apa? It is time for me to say, I think it's time for me to say, La ilaha illallah, la asyhadu an la ilaha illallah, there's no God except Allah, wa asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut depan kaum ramai dalam persidangan perubatan tadi. Video tu kalau anda kata dalam internet pun tuan boleh jumpa video tu sebenarnya. Kami dulu di Yaman tu kami pernah buat subtitle untuk video tersebut, dan memang kami edarkan dengan percuma. Niaga kami tak bagi, nak percuma saya bagi. Saya nak free ambil, tapi jangan niaga saya saman. Tapi cerita dia memang dia masuk Islam, dia isytiharkan masuk Islam. Dan lain daripada dia banyak lagi yang kita kata, yang ini sebagai contoh yang kita kata kalau dalam persidangan perubatan itu dibuat, pasti ramai yang akan masuk Islam di kalangan mereka, kerana mereka melihat tak ada alasan untuk mengatakan kecuali kata Muhammad Rasulullah. So ilmu yang ada dalam Quran tadi mendahului apa yang berada dalam kajian dan juga pemahaman manusia yang ada pada zaman kita sekarang. Bukan bunyi bom tu, bunyi azan kejap. Bagi azan Allah Allah. Baik, la ilaha illallah wa la syarikalah. Bila kita sebut tadi berkenaan dengan Profesor Tajasan yang masuk Islam tu, satu potongan video tu sebut berkenaan dengan apa ayat yang dibentang pada beliau untuk beliau berfikir selain tajuk embriologi yang beliau terjemahkan. Beliau pasal dia pakar anatomi, diterang pada beliau berkenaan dengan tajuk kulit. Dia sebut dalam surah An-Nisa ayat 56. Allah tak menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladina kafaru biayatina
maksudnya orang-orang yang kufur terhadap ayat kami. Sawfa nuslihim nara, akan kami masukkan mereka dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali mana masak kulit mereka, baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan mereka kulit yang baru, liyadhuqul adab, untuk mereka merasakan adab. Ayat ini bila datang kan, kemukjizatan yang berlaku adalah sebab kita dahulu tak tahu pun sebenar tentang fungsi tubuh kita sebelum datangnya alat-alat bantuan sains yang canggih macam mikroskopnya, alat scanner dan sebagainya. Baru kita tahu macam kulit kita ada layer, ketiga layer kulit. Kita ada epidermis, dermis, lemak. Tahu tak tahu? Oh, okey, alhamdulillah. Okey. Kulit kita ni kalau kita kena terbakar third degree burn. Disebut third degree sebab apa tahu? Sebab terbakar sampai layer ketiga. Dia sampai lemak. Semua reseptor sakit, panas, sejuk tak ada dah. Jadi timbul tajuk sebab orang-orang yang tak percaya Tuhan, dia permainkan tajuk ni. Pasal apa tahu? Pasal tajuk ni bila dia tanya pada mana-mana agama yang Tuhan dia kita kata balik pada agama langit lah, ataupun ada kaitan dengan agama langit, akan menyatakan siapa jahat masuk neraka. Bila tanya neraka tu apa? Api. Bila sebut neraka tu api, secara saintifiknya kalau kita masuk ke orang ke dalam api, terbakar kulit sampai third degree, dia tak rasa apa benda dalam lepas tu. Betul tak? Dia terbakar kulit dia sampai third degree, dia tak rasa apa. Maka dengan sebab itu menyebabkan timbul di kalangan mereka golongan yang bukan Islam, yang tak percaya Tuhan. Dia kata bodohnya Tuhan-Tuhan korang kamu semua. Sebab dah masuk api, terbakar kulit sampai third degree, kurang selesa tapi dah hilang sakit. Kurang selesa tapi sakit dia tak ada dah. Tersakit tadi kalau ada lagi kulit, barulah dia sakit dia ada. Maksudnya semua agama lain semestinya. Tiba-tiba Islam dalam Quran Karim pada zaman Nabi SAW tidak ada kajian saintifik berkenaan kulit. Tiba-tiba Nabi boleh bacakan Quran pada orang ramai dengan menyatakan innal ladina kafaru bi ayatina, semua orang yang kufur ayat kami, saufa nuslihim nara, kami akan masukkan mereka dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, sekali masak kulit mereka, baddalnahum juludan ghairaha, we will change another skin. Bahasa Inggeris dia, terjemahan dia. Maksudnya dia ganti kulit baru. Ujung tu tersebut, kenapa ganti kulit? Liyadhuqul adab, so may they perceive the pain, mereka rasakan sakit. Semasa dia benda ni kita kata mukjizat. Sebab mustahil Nabi SAW pada zaman baginda, ini kena faham satu benda, bila seorang tu berkarya, kalaulah Nabi berkarya, na'udzubillah kita kata macam tu. Dan kalau ada orang tu kata Muhammad tulis Quran dengan diri sendiri, kita kena tanya, setiap orang berkarya dia tak boleh lepas zaman dia tau. Contoh macam kalau saya kata panggil apa, Romeo and Juliet siapa tulis? Shakespeare zaman dia, diorang tak pakai UNI tau. Dia pakai apa? Taitito. Yang tak tahu, yang tak tahu angguk. Dia sini, kalau dia kata in your name, dia kata in thy name. Tau at, you are. Tau, T-H-O-U, tau. Tau at. Bayangkan dia pengarangan, kerana dia berkarang, menulis zaman dia tak boleh lepas. Tulisan dia pada orang yang ajar sastra akan baca ikut zaman dia punya pemahaman. Tak boleh pakai zaman kita sekarang ni. Faham tak? Dia tak boleh luar daripada konteks. Macam cerita Piramli, bila dia tulis apa? Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola. Ejaan cikgu zaman dia mengarang apa? Macam mana ejaan dia? C-I-K-G-U. Dia tulis apa? C-H-E-G-U. Orang kata ustaz ni rajin semua tengok filem sampai hafal. Tak saya tengok tulisan dia, tulisan lagi. Hari-hari itu H-A-R-I tanda 2. Zaman tu itu sekolah aja tu. Jadi maksud dia, sesiapa yang mengarang takkan keluar zaman. Dia tak boleh melampaui zaman. Mesti ada influence zaman dia. Dan bila kulit tadi tu, influence mana? Tidak jawapan. Influence mana? Siapa yang mengajar Muhammad SAW? Tahu tak ada jawab sendiri, awak tak nyatakan. Qul, dan surah Al-Furqan ayat 6. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh. Katakan Muhammad, menurunkan Quran itu Tuhan yang mengetahui rahsia langit dan bumi. Sebab itu rahsia tersebut kita nampak lihat. Ustaz sebut tentang ilmu anatomi, epidermis tadi, kulit. Kalau embryologi? Tentang embryologi,
Sebenarnya tajuk okey, biasa cantik kalau ada gambar. Kalau tak ada gambar pun saya ceritakan juga. Okey, baik. Dalam Al-Quran kan reference tadi biasa dia buat presentation, ada slide, kan nampak semua lapisan epidermis tadi tu. Tapi kita malam ni kita kita berbual kan. Tuan-tuan dengar aje kami berbual. Kami berbual, tuan-tuan dengar aje. Itu saya teringat balik. Kita mana boleh diskusi letak projektor. Kata Ustaz Syed nanti hilang. Tak boleh tu kan. Dia mengajar tiba-tiba dia hilang. Saya tu kan dia nak mengganggu orang cakap. Okey, dalam embryologi. Okey, pasal oleh kerana kata dalam bidang yang banyak tentang sains yang paling komplit berkenaan kajian yang buat comparison dengan Al-Quran dan hadis Nabi, paling komplit embryologi. Bahkan diorang dah keluarkan satu buku. Kami di Yaman belajar. Buku tu ada bahasa Inggeris ada. Kalau tuan dulu siapa yang rajin pergi dakwah corner dekat dalam Hilton dekat Mekah tu, di situ macam semua orang pergi umrah tu. Dia ada buka kedai dia dekat Masjid Bulan. Tapi tak ada jual. Saya duduk kat Yaman, Ustaz Syed tolong belikan saya buku tu. Saya nak beli buku tak ada. Dia beli kat Mekah. Dia beli buku tu. So buku tu dia buku tu Human Embryology as described in the Quran and Sunnah. Dalam tu ada 9 pengarang. 2 orang pakar berkenaan dengan Islam, lain semua ni pakar embryologi. Dia buat daripada stages air mani sampai manusia menjadi fetus dan keluar lahir. Stage by stage in English. Tapi kami belajar di Yaman dengan bahasa Arab buku tersebut. So jadi dalam buku tersebut diterangkan dengan amat komplit. Dulu ada saya perasan buku tersebut ada satu buku dikarang oleh Dr. Muhammad Ali Albar, seorang doktor perubatan. Dikarang buku tadi dia Khalqul Insan, penciptaan manusia, Bainatul Quran. Saya ingat kat Yaman dulu saya beli yang Arab. Saya jalan dekat pasar, tempat buku yang punya apa? Used book yang jual dekat ni, ada bahasa Melayu. Seriously ada bahasa Melayu. Saya tengok, saya ingat lagi buku tu. Dia banyak sebenarnya benda bahan-bahan ni ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris, ada, tapi orang kita kurang temui atau baca benda sebut. Jadi kita kata benda tadi bila kita sebutkan embryologi memang amat komplit. Saya boleh beri contoh banyak, tapi saya contoh saya ambil contoh. Kalau dalam Al-Quran Karim, kalau tak sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 14, itu sebenarnya stages paling komplit. Dalam tajuk lain. Surah apa Ustaz? Surah Al-Mu'minun. Ayat 12 sampai 14. 12 sampai 14. Siapa-siapa tak boleh kejar saya cakap, minta maaf, saya cakap laju. Waktu saya sekat-sekat. Aku dia tolong sekat kan. Saya ada penyakit cakap laju. Sampai sekarang orang pening kepala. Dia kena adapt dengan saya. Bukan saya tune slow, orang kena faham saya cakap. Okay. Ustaz tegang sikit surah Al-Mu'minun ayat 12. Al-Mu'minun 12 dan 14. Allah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Demi sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dari pilihan tertentu daripada tanah. Ini first stage yang dikaji juga oleh para ulama. Dan kata ini bukan Adam, ini kita. Sebab Allah Ta'ala kata sulalah min tin, benda tu betul. Macam mana kita ni betul intipati dari tanah? Sedangkan tanah kan kita tahu dalam tanah tu unsur banyak. Tuan-tuan tahu periodic table? Yang hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, sulfur, potassium. Dan tengok kan, kita tahu argon dan sebagainya, yang metal, tak metal, angguk je. Dan SPM tu kan buat, kan beri hafal. Ini nampak, ini PSA untuk belajar untuk PSA. Jadi macam ni lah. Okay. Pernah tengok tapi tak apa ingat lah. Okay. Sebenarnya bila sebut tanah, kan Allah kata, demi sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dari pilihan tertentu daripada tanah. Pilihan itu dari tanah. Kita macam pilihan itu dari tanah. Memang Nabi sebut dalam surah Al-Muzi, Nabi kata, Innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabdaha min jami'il ardh. Allah Ta'ala telah ciptakan Adam dari genggaman tanah yang digenggam dari seluruh bumi. Faja'a banu Adam, maka datanglah anak Adam ala qadri ardh. Mendatanglah anak Adam ni ikut kadar tanah Adam jadi. Ada merah, ada hitam, ada putih, ada tengah-tengah, ada mudah dengan cakap. Kan ada tanah kan lembut kita tanam terus tumbuh. Ada tanah payah gila. Contoh yang orang degil, cakap 10 kali tak ada dengar. So datanglah anak Adam ikut kadar tanah. Dia faham betul juga tu kan? Hadis tu betul. Yang ini yang dibincangkan dalam Mu'minun ni lain sikit. Pasal dia sebut pilihan tertentu daripada tanah. So ahli sains dan juga ulama mengkaji dan dapati bahawa betul, sebab unsur yang ada periodic table yang kita ada tu ada 116 unsur. Tapi yang jadi manusia hanyalah
hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, sulfur, magnesium, potasium, iron. Dia ada benda yang kekal, benda tak kekal. Dan kalau kita sebut contoh macam tulang, kalsium, fosforus, kita kata air, hidrogen, oksigen. Protein, kita ada protein kan? Protein kita tu daripada 5 unsur: nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon, sulfur. So kalau kita lihat banyak manusia daripada keseluruhan periodic table tu, anda cuma 11 unsur saja. So betul tak pilihan tertentu dari tanah? Betul tak? Summa khalaqnahu nutfatan. Kerana kami ambil pilihan tertentu dari tanah tadi, kami jadikan dia titisan air. Nutfah ni dah bahasa Arab, dia 3 meaning tau. Boleh main air tak? Boleh kan nanti surau kata saya tumpah air tak? Bila saya ambil air ni, air tu menitik kan? Okay, the word bila air tu menitik, dia panggil naqafal ma', menitis air berkenaan. So when you say nutfah, maksudnya titisan air. If bentuk dia, jumlah dia sikit, betul? Okay. Jadi bila sebut nutfah ni, dia air yang sedikit atau titisan air. Memang manusia sebenarnya air yang sedikit. Kita ni semua dah ada air yang sedikit. Sebab kalau kita ikutkan, air mani dikeluarkan oleh seorang lelaki 500 juta ekor, mana 250 juta hingga 500 juta ekor. Mana tuan-tuan tak nampak air kan, air mani tu dalam tu ada 500 juta ekor sperma. Yang paling orang sihat, yang kurang sihat 2,5. Kurang sihat lagi mungkin sikit lagi ya. Tapi nanti ada yang balik kira. Jangan bilang, jangan kira kan? Saya tak suruh kira, saya bagi tahu je. Bahkan orang pertama yang tengok air mani dia pakai mikroskop adalah Allen Van Leeuwenhoek 1673. Mikroskop pertama dunia, dia lah pertama letak air mani dia, tengok sendiri apa benda dalam tu. Okey. Daripada air banyak tadi, bukan semua jadi anak. Zaman dahulu ahli embriologi menyangka manusia jadi daripada rahim. Ini pegangan ini sebenarnya amat salah. Bahkan bukan setakat tu. Ibn Sina yang kita hormati sebagai ulama, pakar bedah Islam, dia menyangka benda yang sama. Kenapa orang tak berani orang ikut cakap ni? Sebab ini adalah pegangan yang dipegang oleh Aristotle. Aristotle dia buat observation. Dia ambil ayam, telur ayam dipecahkan minggu pertama, minggu kedua, dan dia observe. Bila observe, dia pun kata manusia ini daripada rahim dengan apa tahu? Air mani masuk rahim, campur dengan darah haid, pekat jadi anak. Air mani masuk rahim, pekat jadi anak. Disangka macam tu. Dan pegangan yang dipegang sampailah 1623 sehingga ditemui sperma, baru ahli sains berani tinggalkan fahaman Aristotle. Baik 2000 tahun, serius. Pasal dia hidup 400 tahun sebelum Masihi, dipegang sampai 1970 lebih. Dan ketika ditemui sperma tadi, okey, start dari situ, kajian dapat faham bahawa kita ni bukan semua air jadi anak. Betul atau tidak? Nabi SAW sabda dalam satu hadis dalam Sahih Muslim. Seorang lelaki jumpa Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, aku nak azal." Azal ni maksud dia untuk perancang keluarga, letak air mani luar daripada rahim. Jadi rasa nak keluar, dia letakkan luar. Jadi Nabi tak marah, Nabi biarkan. Tapi bila dia pergi jalan, Nabi kata macam ni, panggil balik. Nabi ingatkan dia. Tak apa, kau nak buat tak apa, tapi ingat. Laisa min kulli ma yakun walad. Bukan semua air jadi anak. Kenapa dia bercakap itu? Sebab takut nanti dia salah faham. Dia ingat dia letak air mani dekat luar daripada rahim isteri dia. Bila isteri dia mengandung, nanti dia kata bini dia apa? Berzina. So Nabi awal-awal lagi Nabi kata apa? Bukan semua air jadi anak. Tidak ada karut dekat sini. Scientifically proven, yang betul. Dari sini itu konsep nutfah. Okay, rupa dia saya tak tunjukkan lah rupa dia macam mana. Pasal manusia ni disebut sebagai nutfah start daripada first day until 7, hari ke-7. Pasal bila tunjuk, tonton pegang kan? Okay. Saya pegang, saya cakap sini. Okey, betul dia. Pegang. Ini rahim. Tube fallopian. Tube fallopian tepi ni. Okey. Jadi bila berlaku persenyawaan, bila di sini kan ovulasi berlaku, ovum keluar sebiji, bila sekor sperma telah disenyawakan, daripada sini nak masuk dinding rahim, dia ambil 7 hari. 7 days. 7 hari pergerakan dari tu, dia akan berjalan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dia bentuk bulatan. Pasal sperma dah masuk dalam tu mula, belah 2, 4, 8, 16 sebagainya, morula blastosis, dia lepas tu dia akan masuk dinding rahim, implant. Duduk dalam tu 7 hari. Lepas tu dia keluar balik.
untuk mula menjadi alaqah yang kita akan sebut lepas ni. So masa dia ketika tempoh berkenaan, rupa sperma tu dan ovum yang telah bercantum ni, kalau kita kata air kan, ketutan macam itulah rupa dia bulat, titis, satu titis kecil je. Dia duduk dalam rahim pada hari ke-7 masuk dalam. Hari ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dia keluar. Ketika 14 keluar, dia jadi apa yang Allah Ta'ala sebut lepas tu, summa khalaqna nutfata alaqah. Mereka menjadikan nutfah tu jadi alaqah. Maknanya wording nutfah itu exactly. Cuma saiz dia tu tak jumpa, besar ni, kecil sangat. Bila sebut lepas tu kata stage kedua alaqah. Dan summa khalaqna nutfata, kami ciptakan nutfah jadi alaqah. Alaqah ni dalam bahasa Arab dia 3 meaning. Meaning yang kita biasa pakai segumpal darah beku. Betul? Okey, dia ada meaning lain. Meaning lain dia lintah, leech. Kedua, something that clinging. You know? Kita cakap English ni tak apa Acik ya. Okey. Dia benda tu melekat sini. Suspended or clinging. Bergantung, paut. Dan itulah rupa janin. Start hari yang 14, 15, 16 sampai hari 25. Pasal ketika mana awal sebelum tali pusat siap, kan makanan yang ada bersama-sama janin tadi, itu telur yang mak tu hasilkan, janin tu akan duduk macam tu di atas telur tersebut, di atas apa panggil apa, yolk sac, kantung telur tu, dia akan duduk macam tu sementara tali pusat siap. So dia tergantung macam tu dan rupa dia macam lintah. Cuma saiz dia tuan-tuan tak boleh bandingkan sebab dia lebih kecil dekat kain hijau, kecil sangat. Tapi kalau kita ambil, kita bandingkan, rupa dia serupa, sifat dia serupa, tergantung macam tu. Jadi Allah kata lepas nutfah alaqah. Dan dalam masa tempoh tersebut juga saluran darah daripada mak mula masuk ikut tali pusat, tapi dia tak keluar balik sebab darah tu masuk untuk bentuk jantung, bentuk hati dan organ-organ dalaman yang, jadi ketika tu janin tu dia penuh dengan darah. So kena tak sifat darah beku yang pekat, sesuatu yang tergantung, rupa macam lintah, dan bahkan sifat lintah pun dia ada. Sebab ini banyak orang tak tahu cerita ni pasal wanita, bila kan dia mengandung, gigi longgar dan sebagainya, anak dia sedut. Sebab bila seorang anak tu derhaka, dia lebih teruk derhaka pada mak berbanding dengan bapa. Sebab ibu tu tadi dia ada consequences besar. Dia makan nutrien tak cukup, nutrien dia kurang, badan dia tetap akan disedut oleh janin dia. Akan ambil, ketika nak bina tulang dia tarik kalsium, ketika nak bina otot dia akan ambil macam-macam, dia akan ambil mak dia. Sebiji macam itulah janin tadi macam apa? Lintah. Exactly macam tu. Allah tak sambung. Allah kata fa khalaqnal alaqata mudghah. Dengan menciptakan alaqah jadi mudghah. Kita sering terjemahkan mudghah tadi seketul daging yang boleh dikunyah. Memang betul madghal mak benda kecil maksud dia. Madghal amr, mana perkara yang halus kecil. Madghah kecil tau. Ni tunjuk madghah. Chewing gum tak ada kan? Dia ambil benda ni, saya letak mulut saya. Tu. Ini madghah. Jangan telan. Telan. Nak tunjuk kan? Kan. Pasal kalau saya ada tinggal tunjuk, tinggal tak ada. Okey. Dia saya kunyah kan dia, yang saya kunyah. Baik. Tunggu. Lepas ni kau salam aku. Apa sifat benda saya kunyah? Sebab Syekh waktu belajar dulu guna chewing gum. Kami tak ada chewing gum. Chew. Madghah. Okey. Kan bila saya kunyah benda ni, okey. Rasa dia keras. Untuk gigi saya kuat. Okey. Bila saya kunyah, apa sifat benda saya kunyah? Itu kita akan apply pada janin. Pertama, ketika saya kunyah, dia akan apa? Putar. Tahu putar? Kan dia, mana dia? Itu saya putar. Kedua, akan ada timbul bonjol tak sekata. Saya tak usah bagi pegang, saya tunjuk je. Jangan takut. Jadi saya celup jari dia. Ramai orang nak pegang. Jangan pegang. Okey. Nampak tak? Dia akan ada bonggol tak sekata. Kan ada timbul sini, tenggelam sini dan sebagainya. Dan dia akan apa tahu? Dia akan ada kesan gigi. Okey, 3 aspek tersebut simpan. 3 aspek tersebut adalah dipanggil sebagai apa? Keadaan janin start hari ke-25, 26.
Allah Ta'ala gunakan fa. Para ulama bahaskan dengan detail pasal tempoh di antara pertukaran daripada alaqah jadi mudghah, daripada nutfah jadi alaqah, summa ni maksud dia dan, tapi dengan tempoh yang panjang. Kalau sebut fa, lantas, immediately. So Allah kata daripada hari ni, tukar ini dalam masa satu hari je. Fa khalaqnal alaqata mudghah. Mudghah tadi 3 Janin ketika tempoh tersebut dia asalnya straight tau. Kan saya kata dia nekat dekat atas yolk sac macam tu. Tapi start daripada hari tu dia akan mula melengkung. Dan mula dekat belakang dia ada somites yang bentuk bongkah dalam belakang dia, dan akan mula muncul bonjol tangan, kaki, kepala. Bila bonjol tu muncul, dia akan mula bergerak-gerak tau. Tu tuan-tuan tengok budak lahir, kali pusat dia pusing tau. Kalau dia pusing time besar, menggelupur mak dia. Apa salah? Yang anak kita pusing-pusing bang. Mana dia pusingnya tu? Dia pusing ketika awal tadi. Dia macam tinggal balik. Mana tinggal balik? Tak apa, ambil kotak tak apa. Kan dia rasa pusing. Ketika tu sebab kenapa kita lihat. Saya rasa lepas ni orang Bukit Jelutong dia tak ingat nama Ustaz Adli. Dia ingat ustaz yang makan tisu tu ya. Tak, saya biasa datang kat depan ni. Mungkin pergi belah-beli, saya boleh belah kat sini. Sebenarnya ada slide, biasa ada slide show, ada gambar tulang belakang. Okey. Jadi bila dia mula melengkung, ada bongkah gigi. Macam bongkah gigi pasal tulang belakang tu terbentuk macam kesan gigi. Kemudian bila dia mula timbul kepala, dia akan berat sini. Dia timbul belakang, dia akan mula berpusing-pusing. Jadi memang exactly macam tu. Tak ada beza lain. Itulah keadaan Allah Ta'ala kata fakhalaqnal alaqata mudghah. Dan kami jadikan alaqah jadi mudghah. Yang rupa dia macam benda kena kunyah. Walaupun saya kata benda ni saiz dia terlampau kecil, besar kacang hijau. Tuan-tuan nak tengok benda ni, tuan-tuan boleh buka dan satu website nama dia Multidimensional Human Embryo. Saya tak tipu punya, saya takut. Ini semua ada dalil ni. Multidimensional Human Embryo. Multi-dimensional Human Embryo. Dalam website tersebut diletakkan stages, tapi kanji stage dia start daripada stage yang ke 16 dan sebagainya. Tapi kita nampak saiz benda tu kecil je, macam besar kacang hijau je. Tapi ketika tu rupa dia dah mula start developing, dan bentuk yang dipanggil mudghah tadi ada kat situ. Kanji stage yang nombor hari ke-28 tu, tuan-tuan akan nampak memang janin tu dia ada bonjol sini, ada kesan macam tempat gigitan yang belakang bongkah tulang tu, jadi macam kesan gigi. Jadi itu kita katakan sebagai mudghah. So tak nak start lagi, depan sikit lagi. Allah kata fa khalaqnal mudghata izama, lantas kami ciptakan mudghah tadi jadi tulang-tulang. Dia ada timbul masalah kat sini. Pasal setengah-setengah, saya ingat dulu dalam debat. Siapa pernah tengok debat di antara Zakir Naik dengan William Campbell? Tahun 2000 dulu. Kan di Ultimate Debate. Kan William Campbell ni dia adalah orang Inggeris, orang yang cuba untuk melawan balik atau refute buku The Bible, The Quran and Science karangan Maurice Bucaille. Jadi bila tahun 2000 dahulu, oleh kerana Dr. Zakir Naik sering berceramah menggunakan buku The Bible, The Quran and Science, so William Campbell datang, dia nak refute. Ketika dia refute, dia sebut benda ni, tentang tajuk masalah tulang dan juga masalah balut daging, tulang pada daging tu dengan balut daging pada tulang. Pasal Allah sebut fa khalaqnal mudghata izama. Kali ikut kata yang saya sebut kan, ketika mudghah tadi punya stage kan memang dah ada dah bongkah tulang kan dah ada. So kalau ikut logik dia, ketika mudghah tadi dah ada izam. Kenapa Allah Ta'ala kata lepas mudghah baru izam? Bila kaji balik, dia dapati bahawa apa tahu? Dimaksudkan dengan izam ni, tulang ni, atau proses dipanggil apa sebagai apa? Bone formation, pembentukan tulang atau proses penulangan dalam istilah Melayu dia. Yang mana proses di mana dalam tulang asalnya macam tulang panggil apa? Cartilage. Tahu tulang cartilage? Yang angguk-angguk. Pernah makan ayam? Kan. Perasan tak bawah ayam tu ada tulang putih yang tuan-tuan kunyah-kunyah lembut? Okey, tulang anda sebelum masuk kalsium dan fosforus, itulah rupa dia. Macam tulang kepala budak kecil, kan ketika lahir kan lembut kan. Waktu tu maksud dia tak bercantum lagi dan dia masih lagi ada cartilage.
Dia masuk dalam tulang rawan tadi, masuk fosforus dan kalsium, baru dia keras. Dia panggil ossification. Ossification dalam bahasa Inggeris dia ossification. Proses ini hanya berlaku pada minggu ke-6 masuk minggu ke-7. 6 masuk 7 ossification. Dan kita tahu bahawa jumlah hari tersebut ketika mana 6 dan 7. 6 kali 7 30. Betul? 7 kali 7 okay. Ketika hari berkenaan dah melepasi hari 26 yang kita kata mudghah tadi kan. Ini dah hari ke-42, hari ke-49. So ketika itu memang kalau kita tengok gambar janin tu, jari pun dah siap keluar. Tapi ketika awal tadi ada bongkah tulang, tapi dia hanya rawan, dia hanya cartilage. So ossification berlaku 6 masuk 7. So bila Allah kata fa khalaqnal mudghata izama, betul tak? Betul. Kemudian Allah kata fa kasawnal izama lahma, lalu kami balut tulang-tulang berkenaan dengan daging. Yang saya tengok ketika mana Dr. William Campbell dia try refute Zakir Naik, dia kata macam ni, how can you say, dia kata lepas tulang baru balut daging, sedangkan dia serentak. Betul tak? Kan bila jadi tulang tu adalah daging di atasnya. Dan kenapa sebut balut daging dengan tulang lepas proses tulang? Zakir Naik jawab macam ni, saya tak ingat, tapi pada saya belajar embryologi saya jawab ini hasilnya. Jawapan dia adalah, bukan saya kata saya pandai dalam Zakir Naik, pasal saya belajar. Okay. Ketika hari minggu ke-7 masuk 8, minggu ke-7 masuk 8, asalnya ketika minggu ke-6 masuk 7, ketika proses penilangan berlaku, kita punya kita panggil apa, cebisan-cebisan otot ada, tapi rupa dia bukan macam sekarang. Dia macam panjang line, only lines. Dia tak ada pun membaluti tulang tersebut. Pembalutan itu hanya berlaku pada minggu 7 masuk 8. So Allah bagi sifat tu detail. Kau tuan ada satu buku embryologi, siapa duit banyak beli, Frank Netter. Dia ni pelukis buku perubatan yang paling terkenal. Dia buat gambar rajah tu 6 masuk 7 7 masuk 8. Apa beza? Dia tunjukkan gambar. Kita tengok gambar tersebut dengan detail. Pasal memang cebisan otot itu ada, tapi dia memanjang-manjang saja. Tapi kalau tuan perasan kan, kita punya otot kan, dia membalut tulang. Itu hanya berlaku pada minggu 7 masuk 8. 6 masuk 7 tak ada. Pernah tak kata apa? Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kerana kami ciptakan dia menjadi ciptaan yang baru. Siap, mana siap jadi manusia. Macam ni, pasal mendapat rupa manusia. Sebab ada masalah, sebab tahu. Kita sekarang ni kita rasa kita mulia. Memang kita mulia lah. Allah Ta'ala muliakan, Allah sebut dalam Quran, Nasra al-Isra, walaqad karramna bani Adama, ayat 40. Maksudnya kami telah muliakan anak-anak Adam. Okay. Pemuliaan berlaku. Tapi ketika stage janin, ketika stage kita dalam perut ibu kita, sebelum kita dapat rupa manusia, rupa kita ni ikan lebih kurang je. Janin manusia, janin ikan kalau letak sebelah belah tak ada beza. Hatta sperma anjing, sperma manusia letak sebelah belah tak ada beza. Jadi kepala ada ekor, ada badan, sama. Jadi kalau ikut daripada stage awal tadi, ovumnya, spermanya, tak ada special. Di mana special manusia ni? Bila dapat rupa manusia? Di sini tajuk dia. Pasal ini juga mukjizat. Sebab manusia dapat rupa manusia bila? Tak diketahui oleh manusia mereka setelah zaman kita sekarang. So inilah antara soalan yang Syekh Al-Majid Zindani tujukan kepada ahli embryologi. Tanya, bila manusia dapat rupa manusia? Lepas tu dia kata, kenapa kau tanya? Dia kata, sebab dalam Quran, dalam hadis Nabi sebut specific day when malaikat akan masuk rupakan manusia tersebut menjadi rupa manusia. Iaitu hari ke-42, malam 42. Dalam hadis Sahih Muslim daripada Hudzaifah bin Asid. Tu saya kata, saya sarankan tuan-tuan sekalian balik rumah nanti saya sebut multidimensional human embryo. Dia letakkan di stages. Nombor 17, nombor 18. 17 hari ke-41. 18 hari 44. Kalau kita tengok nanti daripada stage yang awal 16, 15, 14, 15, 16 sampai 17, tak ada rupa manusia.
Lepas hari 42 baru manusia itu zahir. Nabi kata dalam hadis baginda Uzaifah kata, Nabi kata idza marra binutfati, bila berlalu pada benih lelaki wanita tu, sintan wa arba'una lailah, 42 malam. 42 malam. Ba'athallahu ilaiha malaka, atau utus daripada satu malaikat. Utus untuk dia satu malaikat. Fasawwaraha, maka malaikat tengah bentuk rupa dia. Rupa, tak ada rupa asal, tak ada rupa. Ini kita punya bibir ni pecah tau. Kiri kanan. Ni, tuan-tuan tengok orang sumbing kan? Kita semua macam ni, bukan setakat sini, sampai bawah ni. Tuan-tuan punya ni cantum. Bermula hari ke-42 kat cantum. Fasawwara, rupa kita rasa ni muka ni handsome sekarang kan? Handsome sekarang. Okay. Handsome sekarang kan? Ini asalnya putus ni. Mata kita kat sini. Kemudian menurun daripada peti ni turun. Day by day. Sampai tersusun jarak macam ni. Tak ada mata kat sini sebelah. Fasawwaraha, malaikat tu bentuk rupa dia. Hadis mana 42. Wa khalaqa sam'aha wa basaraha, malaikat tu buat pendengaran dia, penglihatan dia. Tuan-tuan akan lihat telinga punya cuping tu nampak. Kemudian wa jildaha wa lahmaha wa izamaha, kulit dia, daging dia, tulang dia. Tuan-tuan akan tengok hari 41 dia punya panggil apa, liver dan juga heart expose, tak ada sarung. 44 bersarung. Ni balik rumah tengok. Kalau saya peraja buka, jangan tengok, jangan buka sekarang. Tunggu balik rumah nanti. Nah, sekarang saya tengah ceramah pergi buka apa? Okey. Jadi tak apa balik buat jani sendiri. Tak terlibat. Ustaz Aziz, sekarang Ustaz dah dengar tentang embryologi, tentang anatomi. Saya rasa yang last kali kita nak dengar share satu lagi, kalau Ustaz boleh share tentang nasiah, frontal bone. Ini berkenaan dengan nasiah. Okey. Yang cerebrum. Kita macam ni, ikut sejarah bahagian paling misteri dalam badan kita adalah otak. Bahagian paling misteri pada badan kita adalah otak. Kawasan lain kita tahu urat putus mana dia berhenti. Urat putus mana berhenti. Urat sekian-sekian mana tak jalan. Urat sekian-sekian mana kita tahu. Tapi otak kita dia purely dalam nerve cell yang kalau terpotong tak boleh ke jantung balik. Dia ada nerve kan, jantung sendiri. Yang mana tak boleh kita. Dan terantuk sikit je. Bila orang kena stroke, dia bukan sebab hantu gigit. Ini saya ulang berkali-kali, masalah ngor kita ni. Kan tak ada hantu gigitnya. Dia pendarahan berlaku dalam otak anda. Otak ada berlaku pendarahan, kemudian dia sekat datangnya oksigen dan juga pemakanan kepada kawasan tertentu, mati kawasan tersebut. 3 minit tak dapat, otak tak dapat oksigen, dia mati. Bila sel tu mati tu sebab lupalah, lumpuh dan sebagainya. Bukan sebab dia hantu gigit. Tak ada kan? Gila betul. Orang kita ni masalah betul. Semua hantu. Zaman sekarang semua saka. Sakit sikit saka. Okay. Patah balik. Okay. Maksud dia bila otak kita ni, dia paling misteri. Pasal dan sebenarnya kita tahu kanan kawal kiri, kiri kawal kanan, sini belakang ni penglihatan, sini pendengaran, sini berfikir, sini bercakap untuk lelaki. Perempuan dua-dua berjalan kiri kanan. Banyak bercakap. Dia kan saya memburukkan. Itu bagi sebelah ahli sains dia kata bagus. Tapi sebenarnya dalam penyaksian tak boleh. Siapa pernah gaduh dengan bini dia tahu. Gaduh pasal gelas pecah. Mula-mula jumpa tu dia ulang balik. Dulu waktu jumpa ayah ai, you kata apa? Kan, gelas pecah je. Beli baru dah lah. Kan, okey. Ini tajuk lain. Okey. Oh, ada dua tempat. Ada dua tempat. Kita lelaki pakai asing tau. Lelaki tu lembab dia jawab. Dia jawab lembab sikit. Kan, cik. Pasal tahu sebelah sini, tuan-tuan atas ni, sini, tuan-tuan punya tempat berfikir. Perempuan, tuan-tuan bercakap pakai sini. Sini berfikir, sini bercakap. Bila wanita, dia jalan pakai dua-dua. Ini disebut dalam apa? Scientific American. Tahun 1967. Satu. Seorang profesor kita tunjukkan gambar. Scan otak. Kanan kiri, lelaki wanita pun jadi. Okey, ini bagi. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita tengok kan, zaman kita dah ada brain scanner. Bagi orang tengok kawasan mana bereaction. So dia tanda. Ini kawasan apa, ini kawasan apa. Sebelum zaman ni, kita ada brain scanner kan. Tahu tak macam mana diketahui sini kawal sini, sini kawal sini? Saya jawab. Macam mana manusia tahu kanan kawal kiri, kiri kawal kanan? Ini pasal lama kita buka buku tengok-tengok dah tahu. Ini saya bagi tahu. Perang Dunia Pertama dahulu,
berlaku kecederaan kepada tentera. Tentera tu kena bom, rosak sini, tak jalan, so no record. Kemudian kena sini, buta, dia record. So kalau tuan-tuan ada map otak tu, sini penglihatan, sini pendengaran, sini bau, sini sekian, berdasar kecederaan yang berlaku pada orang sebelum kita. Faham okay. Jadi pada tahun 1848, seorang pekerja rel kereta api di Vermont, Pennsylvania, Amerika Syarikat, nama dia Phineas Gage. Phineas Gage, Phineas Gage. Siapa-siapa ada WhatsApp dengan saya, masalah saya letak tengkorak orang tu, dia ingat saya letak tengkorak hantu. Dia kata ustaz dia nak tukar ni. Tak, otak orang tu saya letak. Dia orang tanya yang bagi tengkorak. Patut pun saya nak WhatsApp rasa debar. Debar dia. Siapa sebenarnya tengkorak dia? Profil gambar tengkorak. Phineas Gage. Saya lihat tengkorak dia. Malam ni saya tahu. Baru malam ni saya tahu sebab profil tak gambar tengkorak. Saya letak gambar tengkorak tu bukan sebab saya takut orang, ataupun saya saja pun nak tunjuk garang. Sebenarnya sambung tak? Sebab saya tunjuk gambar ni. Pasal gambar dia ni penting untuk tuan-tuan tengok. Profil kan. Okey. Pun dah lama taklah. Okey. Nampak tak? Kamera zoom. Okay. Gambar ni gambar tengkorak Phineas Gage yang cedera pada tahun 1848. Bila mana dia pekerja rel kereta api. Bila dia nak pecahkan batu. Pegang jap. Saya buat apa? Dia pegang ke? Dia diorang akan tebuk lubang dekat batu, masuk belerang. Macam budak kita buat mercun, dia mampat kan. Dia pakai besi tajam tu, dia tekan, nyala meletup, benda tu masuk daripada bawah pipi dia ni keluar ke atas ni dan meluncur ke belakang 20 meter. Masuk sini, tembus belakang. Nama dia Phineas Gage, orang ni. Tuan-tuan buka di internet ada, tak jangan takut. Ni saya tak tipu juga, semua fakta. Okay. Pasal saya ini ijazah ilmi, tak boleh teori Satu benda kena pegang betul, ijazah ilmi tidak ada teori. Kita mesti fakta. Kalau teori tak pakai. Pasal benda tu boleh berubah. Ni jadi kes pasal kalau kita berubah nanti kita bimbang takut Quran betul ke? Sains betul tak? Pasal kita nak banding fakta. Dan bahkan setakat ini dan tadi ijazah ilmi tadi bila kita bincang macam tadi nutfah, alaqah, mudghah, the word it exactly dalam bahasa Arab macam tu difahami. Tak perlu kita tanggungkan meaning lain. Saya jumpa baru ni ada hamba Ta'ala divert je dia jumpa Yayasan Taklim tu, dia nak tanya saya berkenaan dengan tajuk inilah saintifik ataupun tafsir Quran. Saya marah dia. Tapi saya masalah sikit. Kalau dia kata orang tu tak terasa hati, nak bertekak dengan saya boleh. Tapi jangan kecil hati je. Sebab saya mula saya terima ni, saya bagi cakap. Dia cakap tiba-tiba dia kata ustaz-ustaz sekarang ni, ulama-ulama sekarang ni terlampau rigid, dia kata. Tak mau membuka tafsiran Al-Quran. Saya kata apa dia maksud abang? Dia kata contoh macam wadhariyati darwa tu, itu ada berkaitan dengan wireless telecommunication. Wireless telecommunication, dia try nak dia impose. Saya kata abang baca macam ni, orang Arab tak faham macam ni, abang jangan masukkan macam ni, saya kata. Jadi dia kata, tapi lah, benda ni kan pengertian bahasa Arab. Saya kata, ya, tapi Quran itu dia terjemahkan dengan, kita tafsir Quran hadis, Quran kata sahabat, Quran kata tabi'in, bawa Quran dengan bahasa Arab. Bukan kita main terjah aja, saya marah dia. Maknanya nak kait dengan sains, tidak sewenang-wenang. Jangan. Perkara yang ada fakta kita boleh kaitkan. Pasal kadang-kadang tuan-tuan pakai just the name kan. Tahu Imam Nawawi? The word Nawawi is from nuclear. Imam Nawawi maksudnya imam nuklear. Kalau literal translation, Imam Nawawi, his name is Imam Nuklear. Kalau word by word lah, pasal ikut terjemahan baru. Pasal orang kita sebut zarrah itu atom. Saya kan zarrah ni, kalau tuan tahu, ni saya buat, tak senang lagi. Okey, saya tepuk meja ni kan. Bila debu terbang, nampak debu, itu zarrah. Bukan atom. Dan bahkan satu lagi translation bagi zarrah ni adalah semut merah yang kecil. Yang tuan-tuan bila lintas, tuan-tuan tak ada melupur macam lipan. Kalau lipan kat tangan, kan, pukul je lah, tak. Kalau semut tu kan tuan-tuan macam insignificant kan. Itu lah kata sama ya'mal mithqala dzarratin. Mana benda paling kecil di mata mereka ketika tu. Okay. Kita pergi kecilkan sampai atom. Okey, ini balik tadi. Yang bocor kepala. Okay. Saya tak sabar nak dengar cerita. Jadi bocor kepala, dia bocor sini, keluar belakang, doktor yang rawat Phineas Gage.
Phineas Gage, doktor yang rawat dia telah jahit balik tau. Dia punya tengkorak dia, kalau tuan-tuan tengok dia ada macam lengkuk sikit kat atas tu. Tengkorak dia ni telah disedekahkan, disumbangkan oleh abang dia kepada universiti dekat Amerika Syarikat untuk jadi. Pasal dia ni, Phineas Gage ni telah menjadi panggil sumber rujukan pelik tentang otak. Sebab bila masuk sini, keluar sini, dia masuk hospital 13 bulan dia duduk dalam hospital. Lepas 13 bulan dia keluar dari hospital. Penglihatan okey, pendengaran okey, memori okey, semua okey, minat, ada interest, ada sekian, ada hobi. Tak ada macam terkosak ni, tak ada hobi. Ada hobi. Okey, sekarang ni diorang ada masalah satu je. Tahu apa jadi? Perangai. Macam saya cakap laju kan? Perangai dia jadi berubah. Sampai kan kawan-kawan dia kata, macam dia sebut dalam Harvard Journal Harvard, dia letakkan the scientist is looking into the eye. When somebody say I am something kan? Who is I? Di mana duduk I tadi? Di sini ke? Di mana? Okay. Jadi dia kata dia looking, dia dapat apa tahu? Phineas Gage punya kisah paling kuat untuk terangkan tentang behavior seseorang. So, kita kenal orang tu dengan behavior dia. Suka cakap banyak, cakap laju orang tak faham. Jadi maksud dia, kita kata benda tu sifat. Jadi Phineas Gage ni lepas dia rosak ni frontal lobe dia, tidak lagi orang yang sama. Behavior dia berubah. Sampai kan kawan-kawan dia kata apa? Gage is no longer Gage. Bukan Gage lagi. Okay. Jadi sampai sekarang mapping, kita akan beli letak mapping otak kan. Sini, duduk sini. Emotion and behavior. Belilah mana pun. Jangan tulis sini. Emotion and behavior. Okay. Di sini balik pada Al-Quran Karim. Tajuk ni sebenarnya dah sebut dalam Quran Karim lama. Allah. Dalam surah Al-Alaq. Dia tak nyatakan ayat 16-17 tak nyatakan. Kalla, janganlah terus berbohong. Sebenarnya ayat ni tuju kepada Abu Lahab. Abu Jahal. La illam yantahi, kalau tak berhenti menentang Muhammad SAW, lanasfa'am bin nasiyah, kami akan rentak dia masuk dalam neraka dengan ubun-ubunnya. Bukan dengan tangan dia, bukan dengan kaki dia, ubun-ubun dia kami rentak, lempar dalam neraka. Kemudian Allah kata, nasiyatin, ubun-ubun, nasiyah, kadibatin, yang berbohong, yang berdusta, khati'ah, yang bersalah. Nasiyah, yang berdusta, yang bersalah. Kita tak ada masalah untuk kata ubun-ubun orang yang berdusta, ubun-ubun orang yang bersalah. Problem sekarang Al-Quran dia tak letakkan kepada orang. Dia kata dia part ni ubun-ubun yang berdusta, ubun-ubun yang bersalah. Adjektif. Ya, adjektif, sifat-sifat. Dia bukan jadi compound noun. Tahu compound noun? Compound noun. Kata majmuk kan, ubun-ubun orang yang. Ini tak, dia ubun yang, frontal lobe yang. Okay, bila sebut macam ni, kita kata ahli-ahli tafsir dahulu, kerana tafsiran tak nampak. Kenapa tak tuju pada mulut? Pasal anda berbohong dengan mulut. Dan bila kita kata bersalah dengan tangan dan perbuatan, kenapa tuju dekat sini? So sebahagian ahli tafsir mentakwilkan. Dia kata ubun-ubun yang berdusta, maksudnya ubun-ubun orang yang berdusta, ubun-ubun orang yang bersalah. Di kalangan ahli tafsir ramai, dia seorang je. Itu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah, dia kata apa? Nasiyatu Abilah bin, nasiyah Abu Lahab, kadibatin fi makulatiha, bohong pada kata-katanya, khati'atin fi af'aliha, bersalah pada perbuatan dia. Maksud dia ditujukan kat sini. Macam mana Al-Quran tahu kat sini tempat dia? Maka tahu kenapa dalam Islam ni, kalau orang yang dah kahwin lama tak saja macam ni, siapa nak kahwin baru? Okey. Kahwin baru, salah ayat. Minta maaf kak. Okey. Maksud dia gini. Dia dalam hadis Nabi kan kita diajarkan bila orang tu mula berkahwin kan, dia suruh supaya baca doa ketika dia cium ubun-ubun isteri dia. Dia bukan upacara batal air mayam. Dia ada doa dia. Bukan main cium tak gambar lama-lama itu, bukan. Cak posing lagi, kanan sikit, bibir tak nampak, merahkan bibir baru cium, tak boleh. Di sini ketika cium tu ada doa dia. Doa dia bunyi, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku minta kepada kebaikan dia, kebaikan isteri aku ni.
wa khairu ma jabaltaha 'alaiha, dan apa kebaikan yang kau ciptakan atau semula jadikan atau kau daripada asal kau jadikan pada dia, perangai yang elok pada dia. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung engkau daripada keburukan dia. Bukan maksud lelaki tak ada buruk, lelaki ada buruk juga. Yang perempuan kata pasal doa ni untuk perempuan je, lelaki tak ada. Pasal lelaki pemimpin, perempuan. Jadi maksudnya dia bila nak pandai isteri tadi kan, kadang-kadang kata jom pergi surau lalak kan, tengok cerita Korea tu maksud dia kan, dia bila sebut kan, dia kata dan aku berlindung engkau daripada keburukan dia, dan keburukan apa yang kau bagaimana citrahkan dia di atasnya. Kan ada perangai-perangai orang macam tanah tadi kan, degil ke dan sebagainya. Kita suruh baca kat sini, bahkan itu nasiah ni. Sebab dia bila Quran kata kat situ. Cuma bila sains baru jumpa sejak 1848. Sebelum dari itu tak ada siapa tahu di mana duduknya kita punya perangai. Di sini ke kan, luka tangan lepas tu baik. Mana tu? Sini ni. Maknanya yang tak baca doa ni dulu, dia terpaksa kahwin lagi lah untuk baca doa tu. Itu Ustaz saya cakap kat saya. Siapa yang lupa nak baca doa lain kali. Okey, sambung. Okey, jadi conclusion. Jadi cara tak langsung kita kata bila nasiah tadi kan, nasiah tadi kita kata benda tadi diketahui sekarang. Zaman Nabi tak diketahui. Zaman sekarang diketahui. Memang di sini kita kata ilmu ini ketika para sahabat Nabi SAW mendengar Quran, level ilmu zaman tersebut di sini, tapi level ilmu Quran di sini dia bukan setara. Bahkan manusia perlu bergerak 1400 tahun baru jumpa, baru nampak betul lah. Tapi macam saya kata suruh buat conclusion, yang hujung daripada itu bukan sini berhenti dia. Kalau tuan rasa impress dengan apa yang disebut ni, sebenarnya bukan itu pengakhirat. Sebab kalau kita sebut tentang kejadian manusia ni kan, lepas tak sebut stages nutfah, alaqah, mudghah, nizam, kisah alam rizam, an-nash'ah, khalqun akhar. Atau sebut lepas tu apa? Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian kamu lepas itu kamu akan mati. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Dan kamu pada hari kiamat nanti kamu akan dibangkitkan semula. Pasal atas lagi, kita dah sampai pada level ini, tapi level atas ni yang kita sekarang tengah bergerak. Sampai sana kita akan nampak benda yang sama juga. So itu sebab kenapa tajuk dia adalah iman. Tajuk I'jaz ini adalah iman. Bukan tajuk saya impress. Baguslah Quran. Tak. Pasal itu situ, atas lagi. Pasal Quran yang sama menceritakan berkenaan tajuk ini, Quran yang sama bagi tahu tuan-tuan semua, kita akan dihisap balik. Kita akan ditanya berkenaan amal kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak lagi topik-topik yang berkait dengan penemuan saintifik, tetapi dibuktikan bahawa Quran telah mendahuluinya. Peristiwa belah bulan, astronomi, ayat-ayat berkait dengan oceanology, sempadan-sempadan laut. Banyak lagi kalau ilmu matematik yang begitu hebat dalam pembahagian ayat-ayat faraid, pembahagian pusaka. Cuma masa kita agak terbatas. Boleh bagi nombor Ustaz Adli? Kalau ada siapa-siapa yang nak berhubung ataupun nak jemput Ustaz Adli, saya bagi nombor boleh? Siapa yang kalau ada rasa nak tisu tadi pun boleh kontak lah. Mana tahu, sebab kadang-kadang ada orang tanya saya lepas program dengan beliau, ada juga kawan-kawan Ustaz minta nombor Ustaz Adli tu, nak bincang-bincang, boleh kan Ustaz? Kalau ada lah, saya just mention nombor Fadil Ustaz Adli 013-399-7568. Perkongsian yang seronok, 013-399-7568. Memang kami masa di Yaman dulu, subjek I'jaz ilmi ini salah satu subjek di universiti yang kami belajar, dengan harapan syekh-syekh tadi, sebagaimana tongkat Nabi Musa menyebabkan ahli sihir Fir'aun tunduk masuk Islam, maka kita didedahkan dengan ilmu ini. Barangkali ada di kalangan kita malam ni doktor-doktor yang pakar dalam bidang biologi, anatomi, yang mana kita jumpa perkara-perkara tersebut dalam ilmu-ilmu yang lain, yang kata oceanology, geografi,
tentang bumi dan sebagainya. Perkara tersebut sebagaimana tongkat menyebabkan ahli sihir memeluk Islam. Ada peristiwa-peristiwa yang kerana ayat-ayat tadi, pakar-pakar sains tadi memeluk Islam, menunjukkan mukjizat Al-Quran. Dan kita bukannya target kita pada sains ini, target kita di akhirnya Quran yang cerita benarnya ilmu ini. Quran ini juga yang cerita tentang kiamat, tentang syurga dan neraka. Dan tuan-tuan, saya terpaksa sebut asas yang paling penting yang Ustaz Adli sebut tadi. Tidak semua perkara sains yang kita jumpa kita relate dengan Quran, tidak. Dia ada display dia. Perkara yang masih teori, ya ke tidak, itu tidak boleh semudahnya kita kata Quran kata begini. Hadis-hadis yang dhaif dia ada display dia. Kapal terbang nombor ni jatuh pada tarikh ni, nak kait dengan ayat Quran ni, tak boleh sewenang-wenang. Ia mesti dengan fakta tentang embryologi tadi, fetus, embrio, peringkat-peringkat itu dah memang jadi fakta. Tentang frontal bone tadi, tentang nasiah tadi, benda yang sudah jadi fakta. Sebab itulah kita boleh gunakan dalam bidang mukjizat ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada Fadhil Ustaz Adli untuk sudi meluangkan masa, dan pada semua yang hadir. Moga-moga sedikit kongsian kita ada manfaatnya insya-Allah. Dan diharap Ustaz Adli tisu tadi bawa baliklah ke rumah, jangan tinggal kat sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.